Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم ربنا زدنا علما وارزقنا فهما آمين أما بعد قال الله تعالى في القرآن الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون وقال النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا ترد دعوتهم الصائم حتى يفطر والإمام العادل ودعوة المظلوم atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, yang saya hormati para jemaah muslimin dan muslimat, hadirin hadirat, ibu-ibu ayah rahimakumullah. Moga-moga semuanya dalam keadaan sihat wal afiat. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita semua bersyukur kepada Allah kerana dengan izin daripadanya serta limpah kurnia taufik dan hidayah daripada Allah, Allah sudi jemput kita datang ke rumahnya untuk sama-sama mengimarahkan rumah Allah. Maka moga-moga keberadaan kita di rumah Allah ini menandakan sayangnya Allah dengan kita. Dan moga-moga Allah terima semua amal ibadat yang kita telah kerjakan, sama ada yang fardu maupun yang sunat. Dan kita berdoa juga semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadat di bulan puasa Ramadan ini, sehinggalah kita berjaya menempuh Syawal nanti. Para jemaah yang saya hormati, pagi ini saya ingin kongsi berkaitan Ramadan juga, iaitu dalam bulan Ramadan ini sinonimnya kita akan buat banyak amal. Pelbagai amal yang kita akan lakukan, daripada semayangnya, puasanya, zikir, Quran, selawat. Bahkan ada sebagainya mungkin habiskan masa dalam rumah Allah, iktikaf. Mungkin ada. Dia tak balik. Sekejap lagi lepas kuliah subuh dia tak balik. Duduk je. Mana tahu? Sebab sekarang kita berada di 10 akhir Ramadan. Jadi 10 akhir Ramadan dia mesti kena ada beza daripada awal Ramadan. Mesti kena ada beza. 10 awal, 10 tengah, 10 akhir. 10 yang tengah mesti lagi baik daripada 10 awal. Jadi 10 akhir lagi baik daripada yang dua tu. Jangan terbalik ya. Sebab kebiasaannya apa yang berlaku dia terbalik. Awal-awal semangat kemahinnya semayang, semua nak buat, amal tu nak buat. Bila masuk hujung Ramadan dia makin slow, makin perlahan, makin kurang. Bahaya amalan yang begitu adalah petanda bahaya untuk diri kita. Sebab apa saya kata bahaya? Sebab ada hadis riwayat daripada Sayyidina Aisyah radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Nabi beritahu al-a'malu bil khawatim. Amal itu dikira di hujung. Kalau hujungnya banyak beramal, sepanjang Ramadan Allah kira banyak beramal. Tapi kalau hujung Ramadan sikit tak ada, ponteng, maka sepanjang Ramadan pun Allah kira tak ada. Dinilai di hujung bukan di awal. Sebagaimana pengakhiran hidup seseorang, kita jangan tengok masa dia mungkin dia merapu banyak ke, banyak buat benda tak betul. Tapi kalau dia mati dengan husnul khatimah, itu yang Allah pandang. Allah tak tengok awal-awal dulu. Sama lah kita Ramadan. Ya Allah tengok hujung kita macam mana. Makin semangat ke, makin slow. Makin bersungguh-sungguh nak cari pahala ke, makin banyak punting. Maka moga-mogalah, saya berharap dan mungkin saya rasa semua orang di sini insya-Allah 10 akhir Ramadan semuanya akan menggunakan sehabis mungkin tenaga untuk beramal, insya-Allah, amin. Para jemaah yang saya hormati, dalam banyak-banyak amal itu ada satu amal
yang kita tak akan tinggal, namanya doa. Dan doa bulan Ramadan ni memang tak boleh dipisahkan. Jangan tinggalkan doa sepanjang Ramadan. Ada hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna lillahi tabaraka wa ta'ala utaqa'a fi kulli yawmin wa lailatin, yakni fi Ramadan." Sesungguhnya Allah ini memiliki hamba-hambanya yang dibebaskan sepanjang siang dan malam bulan Ramadan. Maknanya ada beberapa orang senarai ahli neraka yang bila masuk Ramadan Allah keluarkan daripada neraka. Kata lagi Nabi, "Wa inna likulli muslimin fi kulli yawmin wa lailatin da'watun mustajabatun." Dan sesungguhnya setiap orang Islam, lelaki ke perempuan ke, setiap malam dan siang ada doa mustajab. Perhatikan hadis ni. Nabi SAW sebut setiap orang ada doa mustajab. Semua kita ada doa mustajab. Sebab tu kena berdoa. Tak salah kita minta orang lain doakan kita. Itu harus. Bagus kita minta. Tapi kita sendiri kalau tak doa, tak ada mana. Kita dulu kena doa. Dan doa bulan Ramadan, siang dan malam. Bukan malam je. Siang pun kena berdoa. Tapi untungnya hadis ni Nabi beritahu, orang yang banyak berdoa ini, salah satu kelebihan yang dia akan dapat, dia akan dibebaskan daripada api neraka. Daripada segi faham makna hadis tadi, Nabi gabungkan orang yang dibebaskan daripada api neraka dengan banyak doa, doa mustajab. Mengapa kita tak nak banyak doa? Sebutlah nama kita depan Allah, "Ya Allah, kau lepaskanlah aku daripada belenggu api neraka." Minta sungguh-sungguh. Mungkin hari ini kita tak tahu makbul ke tidak, tapi kalau kita doa banyak kali, berkali-kali berdoa, mesti ada salah satu tu mesti kena punya. Dia bukan main tikam nombor, bukan main teka-teka tikam. Oh, nanti satu mesti kena. Tak, ni doa lain. Doa kita terus doa, malam doa, mesti salah satu waktu doa tu Allah akan terima doa kita. Cuma kita tak akan tahulah. Kita tidak akan tahu mana satu doa yang diterima oleh Allah. Para jemaah yang saya hormati, begitu juga ada satu hadis yang lain riwayat dari Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Salasatun la turaddu da'watuhum." 3 jenis orang yang tidak akan ditolak doa mereka. 3 jenis manusia. Maknanya kalau dia angkat tangan, Allah akan terima doa. Yang pertama, as-saim hatta yuftira. Orang yang berpuasa sehingga dia berbuka. Macam tuan-tuan haji depan saya ni lah, muslimin dan muslimat. Sekarang ni dah mula waktu mustajab doa. Sampai berbuka. Sambil-sambil duduk saja-saja bersandar tu, yang terlelap pun sama juga boleh doa. Doa-doa dalam hati tu, doa ya Allah. Apa-apa doa sebut dalam hati kita. Kita banyak hajat. Semua kita ada keinginan. Kenapa tak nak doa? Cuma paling penting jangan doa minta dunia, mintalah akhirat sebanyak mungkin. Jadi doa yang Nabi beritahu tadi, tidak ditolak doa tu sehingga berbuka. Maknanya selagi belum masuk azan maghrib atau masuk berbuka, kena doa. Malangnya hari ni ada orang sebelum berbuka dia tak berdoa pun. Dia sibuk duk fikir mana dia punya menu berbuka, betul tak? Mana martabak dia, mana roti john, mana tepung berita. Benda tu tak salah kita fikir, tapi waktu berdoa tu ketika itu mustajab sebelum berbuka. Pastikan paling kuranglah 10 minit kita doa untuk Allah. Depan makanan tu kita boleh tunggu depan makanan doa. Kalau kita doa, kalau kita berbuka beramai-ramai, pastikan ada satu orang doa, lain aminkan doa. Kalau buka rumah pun sama juga. Contohnya yang doa tu mungkin si ayah dulu, kemudian baru mak, kemudian baru anak-anak. Jadi habiskan masa dengan berdoa, jangan buat perkara sia-sia. Sebab ramai orang buat perkara sia-sia sebelum berbuka. Sibuk dengan main handphone. Kalau pegang handphone tu baca Quran, alhamdulillah terbaik. Kalau pegang handphone tu duk baca zikir-zikir apa yang sesuai nak baca, okey, alhamdulillah terbaik. Tapi kalau baca, tengok handphone tu duk scroll Facebook, duk TikTok, Allahu Akbar, rosak pahala puasa. Ni nak berbuka dah ni. Nak berbuka sempat lagi buat dosa. Orang buat pahala, dia buat dosa. Jadi rugi kita tak gunakan masa itu untuk berdoa. Kalau tak ada orang berdoa, kita sendirilah doa untuk diri kita. Jadi paling kurang tak boleh berdoa, janganlah buat perkara yang sia-sia, buat benda yang boleh mendatangkan dosa, yang mengurangkan pahala. Yang kedua, orang yang makbul doa ialah imamul adil, pemerintah yang adil. Yang ketiga, orang yang dizalimi. Jadi 3 jenis manusia ni angkat tangan, Allah akan terima.
Cuma para jemaah yang saya hormati, doa ni memang kita kena berdoa, tapi dia ada adab-adab berdoa. Kalau kita tak ikut piawaian yang ditetapkan, maka doa itu kemungkinan besar tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Antara adab yang perlu kita jaga, ni semua kita kena buat ni. Yang pertama, bila kita nak berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, pastikan doa itu dimulai dengan memuji Allah dan selawat kepada Nabi. Ini sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Fadalah bin Ubaid radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam dengar ada satu orang lelaki dia berdoa. Tapi doa dia tak puji Allah dan dia tak selawat pada Nabi. Dia terus tak minta apa yang dia nak. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun tegur, ajilah hadza. Dia ni tegur pokok-pokok. Nak cepat je. Terus nak sebut apa minta dengan Allah. Jadi rupanya tak betul kalau kita minta doa terus minta apa kita nak. Tak boleh. Seolah-olah tak beradab dengan Allah. Jadi mulakan dengan puji Allah. Sebab tu kadang-kadang kita tengok ada setengah doa, ulama tulis sekarang doa tu berjela-jela puji Allah saja, belum minta lagi. Puji Allah je. Dah puji panjang baru minta apa yang nak. Begitu juga dengan selawat, jangan tinggal selawat. Tapi kaedah dia mula-mula puji Allah baru selawat. Jadi kalau tengok drama Melayu kebanyakan semua tak betul. Kalau tengok kalau drama semayang kan, lepas habis semayang, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, dia angkat tangan. Ya Allah, aku ada masalah rumah tangga ya Allah. Nampak okey lah kan doa, tapi cara berdoa tak betul. Yang saya risau apa, dia akan jadi satu maklumat kepada orang-orang yang melihat bahawa kalau nak doa tu tengok drama. Itulah cara doa yang betul. Jadi kan salah faham. Sedangkan apa yang Nabi ajar, puji Allah dulu, kemudian baru selawat, kemudian baru minta apa nak. Satu orang minta terus apa dia nak, seolah-olah macam kurang ajar lah dengan Allah. Satu orang pekerja, dia nak minta sesuatu dengan bos dia. Macam mana dia minta? Dia mula kan, bukan bodek, tapi sebab ada hajat. Bos handsome lah. Hari ni saya tengok dalam banyak-banyak yang bos datang ini, inilah paling handsome sekali. Puji dia mana, betul tak? Jadi sebab apa? Dia nak minta ada benda dia nak. Begitulah kita dengan Allah, pujilah Allah selambung-lambungnya puji Allah. Tujuannya kita ada hajat kepada Allah, dan selawat jangan tinggal. Cuma bab penutup doa. Dalam bab penutup doa, Imam Nawawi rahmatullahi alaih ada sebut dalam kitab Al-Azkar bahawasanya ulama bersepakat kita tutup doa juga dengan cara yang sama, iaitu selawat dan puji Allah. Macam kita buat hari ni, kan kita sebut Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Lepas tu kita sebut wa sallallahu ala sayidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Itu adalah cara yang Imam Nawawi kata ramai ulama sepakat kita kena buat begitu. Walaupun ianya tidak datang dalam hadis, tapi ulama dah kata kita buat begitu, kita kena buat. Tapi jangan peliklah kalau kita pergi semayang setengah tempat, khususnya di tanah Arab. Ada sebagian imam-imam di sana, dia punya doa tak ada penutup. Contoh macam ni, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dah, habis. Habis ya, salam. Dia tak ada penutup doa. Kenapa dia tak buat? Sebab tak ada hadis. Ya, memang tak ada hadis. Tapi Imam Nawawi dah kata tadi, ulama ramai bersepakat boleh dan tutup doa dengan itu lebih baik. Sebagaimana kita buka, dia mesti ada tutup. Bila buka pintu, kenalah tutup balik. Itu kaedah dalam berdoa. Antara lagi adab-adab yang perlu ada masa berdoa ialah bila kita minta dengan Allah Subhanahu Wa Taala, jangan kita cerita secara terperinci apa hajat kita. Sekadar umum sahaja. Sebagai contoh, zaman Nabi, zaman sahabat, iaitu seorang sahabat namanya Abdullah bin Mughaffar radhiyallahu anhu, beliau dengar anak beliau baca doa. Anak dia angkat tangan, Allahumma inni as'alukal qasral abyada an yaminil jannati idza dakhaltuha. Apa makna doa dia? Ya Allah, aku mohon istana putih sebelah kanan syurga bila aku masuk syurga. Disebut doa dia begitu. Maka bapak dia, ini Abdullah bin Mughaffal, dengar marah. Dia kata, ya bunayya tas'alillahal jannah wa ta'awaz minan nar. Minta je dengan Allah syurga. Tak payah cerita syurga macam mana kau nak. Minta je lindung dengan Allah. Neraka, jangan cerita neraka macam mana nak minta lindung. Tak payah cerita macam mana. Jangan pula kita angkat, ya Allah, aku nak syurga pintu daripada kayu jati yang tak ada kat dunia ni. Pemegangnya daripada pemegang emas.
Dia punya lantai kapet tak nak warna merah, nak warna lain. Itu contoh-contoh antara orang yang menyusahkan dalam bab berdoa. Bila masuk macam ni, nak macam ni, bilik nak macam ni, katil nak macam ni. Ini semua orang yang spesifik sangat cerita doa. Dan Nabi beritahu juga, sahabat Abdullah bin Mughaffal sebut lagi dalam hadis. Dia tegur anak dia kata, aku dengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innahu sayakunu fi hadhihi ummati qaumun ya'taduna fi at-tahuri wad-du'a'i. Hadis riwayat Imam Abu Daud. Kata beliau, akan berlaku satu hari nanti di kalangan umat ini ada beberapa orang, beberapa golongan yang mereka itu melampau-lampau dalam bersuci dan melampau dalam berdoa. Melampau bersuci itu macam mana? Dia kalau beristinja basuh berlebih-lebihan. Dia dah tak yakin dah bersih. Dia punya najis dah tak ada, dah bersih lah, tapi dia siram lagi. Itu namanya berlebihan. Kalau dalam bab wuduk pula, sepatutnya ambil wuduk tu menjimatkan air. Wuduk yang paling terbaik ialah wuduk yang paling sikit air, bukan yang paling banyak air. Wuduk yang paling terbaik adalah wuduk macam Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu hanya sebesar satu cupak bekas. Mud dalam bahasa Arab sebut satu cupak. Sini sekarang ni orang tak nampak kalau sebut cupak ni. Cupak gantang tak nampak dah. Kalau dulu ada sistem cupak tu, cedok beras tu. Datang nak beli beras, nak berapa? Secupak. Bekas cupak tu. Dia macam tin susu tu. Besar sikit yang gemuk, yang tinggi sikit. Satu bekas itulah wuduk Nabi SAW. Cukup semua. Daripada muka sampai kaki. Cukup semua. Sunat-sunat pun boleh. Itu wuduk yang terbaik. Tapi ada orang akhir zaman ni, dia bukan hanya wuduk dia banyak, bahkan melampau. Bukan dia basuh 3, mungkin boleh sampai 5, sampai 7. Ingat basuhan yang lebih daripada 3 kali, dia jadi makruh. Makruh bukan dapat pahala banyak pun. Begitu juga orang ambil wuduk dekat laut. Mentang-mentang air banyak, dekat air terjun kan, air banyak ni, ambil macam ni macam tamak lah kita kata. Nampak macam okey, tapi sebenarnya melampau dalam beribadat, habis sia-sia je. Begitu juga akan ada umat yang berlebih-lebihan berdoa. Kalau kita tengok ada orang yang berdoa terlampau spesifik sangat, terlampau detail sangat minta, yang ni bahaya sebenarnya. Dan kalau itu dah berlaku, maknanya dekat sangatlah kita dengan kiamat. Doa dah bagus, tapi doa terlampau sangat. Contoh, ya Allah, kau bagilah aku sihat, panjanglah umur aku sampai ke umur 78 tahun. Asal tak kena kata 80. Nanti kita kata terlampau. Minta aja sihat umum. Berapa tahun Allah nak bagi terpulang kepada Allah, bukan hak kita. Dia bagi sihat pun alhamdulillah lah. Jadi oleh itu para jemaah yang hormati, dalam bab berdoa ni kita kena berpada-pada. Minta bagus, tapi jangan minta berlebihan. Seolah-olah kita pula arah kepada Allah, ya Allah aku nak macam ni, nak macam ni, nak macam ni. Contoh orang tu nak minta kaya, ya Allah kau berilah aku jadi jutawan, nak income aku 10 juta setahun. Mana boleh? Dia minta dengan Allah betul, tapi cara berdoa tak betul. Jadi kemungkinan besar Allah tak akan terima. Kemudian juga para jemaah yang saya hormati, antara lagi adab berdoa ialah kita bila berdoa tu jangan tinggi suara. Tak perlu terpekik terlolong dalam berdoa. Kita sedang bercakap dengan Allah, Allah dengar apa kita cakap. Ada satu orang Arab datang jumpa Nabi SAW, ya Rasulullah. Dalam tafsir Tabari ada sebut. Ditanya pada Nabi, ya Rasulullah, Allah ni dekat ke jauh? Allah ni dekat ke jauh? Kalau Allah tu jauh, maknanya kita kena cakap suara tinggi, terpekik sikit. Atau Allah tu dekat, sampai bibisik je. Maka turun ayat Quran. Suratul Baqarah ayat 186. Wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Bila ada hamba-Ku datang tanya pada engkau wahai Muhammad, aku ni jauh ke dekat, beritahu pada dia aku ni dekat. Fa inni qarib, aku dekat. Ujibu da'watad da'i iza da'an, aku terima doa. Aku jawab doa apabila dia berdoa kepada aku. Fallastajibu li wal yu'minu bi la'allam yarshudun. Maka sautlah panggilan aku dan berimanlah kepada aku, moga-moga mereka mendapat petunjuk. Jadi Allah tu dekat. Bila Allah tu dekat, makna kaedah dia berdoa macam mana? Perlahan-lahan je suara. Ini dah berdasarkan ayat lain, surah Al-A'raf. Ud'u rabbakum tadarru'an wa khufya. Berdoalah kepada Tuhan kau dalam keadaan rendah diri dan suara perlahan. Khufya makna suara tu perlahan. Tak payah pun cakap kuat-kuat.
Tapi kalau kita dalam bilik tu kita seorang je, orang lain tak dengar, tak salah kita kuatkan sikit. Sebab kalau kita macam contoh ni, macam ni berjemaah-jemaah ni kat surau, kalau lah tiba-tiba ada seorang tu baca doa kuat, dia akan orang lain jadi dengar, betul tak? Bila orang lain tu dengar, dia jadi lain. Dia bukan doa berjemaah, dia doa seorang-seorang. Jadi orang ada yang dengar ni, dia akan jadi ada banyak macam-macam boleh sangka. Sama ada dia sangka baik ataupun sangka buruk. Kalau orang tu sangka baik, alhamdulillah. Tapi kalau orang tu sangka buruk, dia akan cakap apa? Nak menunjuk lah tu. Dia ingat dia seorang je berdoa. Itu isu je, tak boleh tinggi suara ketika berdoa. Maka sebaiknya perlahan. Cuma kaedah doa tadarruan yang Nabi dalam ayat tu Allah sebut, merendah diri. Dengan erti kata kita mengaku kita salah depan Allah. Ya Allah, aku jahil, ya Allah, aku bodoh, ya Allah, aku banyak buat dosa, ya Allah, aku sering lupakan kau, ya Allah. Itu maksud rendah diri. Dah sebut, package semua apa yang kita tak betul kat kita, baru kita minta dengan Allah. Tak boleh lah tiba-tiba satu orang kata, aku ni baik, ya Allah, aku tak pernah tinggal solat. Mana boleh begitu? Itu namanya angkat bakus sendiri kan. Depan Allah pun nak cakap macam tu. Jadi kita kena salahkan diri kita, supaya Allah tengok, oh dia ni betul lah, merendah diri depan Allah Subhanahu Wa Taala. Para jemaah yang saya hormati, selain daripada itu, antara adab yang kita perlu jaga dalam berdoa ialah pastikan masa kita doa, jangan minta nak cepat doa tu makbul. Jangan nak minta doa tu cepat makbul. Ini pun ramai tak betul. Ada satu hadis riwayat dari Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yustajabu li ahadikum ma lam ya'jal. Doa kamu akan diterima selama mana kamu tak tergopoh-gapah minta cepat makbul. Macam mana tergopoh-gapah tu? Dia akan berkata, da'autu falam yustajab li. Aku dah doa dah, tapi belum lagi terima. Jadi orang yang doa macam tu, Nabi kata Allah tak akan terima doa dia. Hadis riwayat Imam Bukhari. Jadi doa-doa je lah. Jangan cakap sekali-sekali kita cakap dah penat dah berdoa. Jangan cakap macam tu. Bila kita mula keluar perkataan begitu, mana kita dah mula putus asa. Bila putus asa, Allah pun tak nak terima. Tak apa, kau dah putus asa, biar kau. Maka kita berterusan berdoa. Jangan minta cepat makbul. Saya nak cerita kongsi sikit kisah pasal jangan minta cepat makbul doa ni. Ada satu orang makcik di Kariah saya, 2019 tak silap saya, dia minta doa dengan saya. Ustaz, tolong doakan untuk anak saya. Anak saya ni degil tak nak semayang. Dah besar dah pun, bukan muda lagi, bukan budak lagi, 30-an tak nak semayang. Mak mengadu dengan saya. Makcik tu umur 60-an lebih kurang. Saya jawab balik kepada makcik tu, makcik mak tau. Makcik ni mak kepada anak makcik tu. Mak punya doa dengan anak makbul, Allah terus tak ada hijab. Tapi saya doa untuk anak makcik, dia ada hijab. Terpulang benda Allah nak terima atau tidak. Jangan nilai saya, ustaz je boleh doa, imam je boleh minta doa. Minta doa dengan imam lah, minta doa dengan ustaz lah, minta doa dengan Bilal lah, minta doa dengan orang masjid lah. Ya, boleh minta doa, tapi doa mereka terpulang pada Allah, tergantung. Tapi kalau mak doa untuk anak, insya-Allah tak ada hijab. Dia kata, saya dah doa dah ustaz. Saya kata, doa lagi makcik, doa lagi. Kadang-kadang Allah terima doa ni bila makcik dah meninggal. Bukan saya suruh dia meninggal, tak. Maksud saya dia berterusanlah berdoa. Apa jadi? Maka alhamdulillah dia terus berdoa. Terbaru yang terbaru ni, Ramadan terbaru, tiba-tiba dia telefon saya. Lama dah tu, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024. Dia telefon saya, dia bukan mesej, dia telefon. Assalamualaikum ustaz, anak saya yang hari tu saya cakap ustaz dah mula solat bulan Ramadan ini, dah mula datang masjid. Ya Allah, saya kata sejuk hati saya. Tapi saya cakap balik, itu bukan doa saya, itu doa makcik sendiri. Makcik yang doa untuk anak makcik, saya mana ada doa. Tengok saya nak beritahu apa, jangan cepat terima doa tu, jangan cepat nak sangat doa tu makbul. Sampai masa Allah akan bagi. Sampai masa je, tunggu masa je Allah nak bagi. Sama juga kita kadang-kadang kecewa dengan satu orang tu. Ya Allah, orang ni macam ni. Ngadu je pada Allah. Kadang-kadang kita tengok macam pelik, kenapalah tak terima lagi doa aku. Tak apa, terus lagi doa sampai kena masa dia menjadi. Maka ketika itu akan, barulah kita akan menangis mata, rasa ya Allah, kau dengar punya doa aku. Aku ingat kau buat tak tahu je dengan aku ya Allah. Jadi Allah nak tengok bersungguhan berdoa. Jangan ingat hari ni doa, hari ni dapat, tak ada. Saya cerita tadi berapa tahun tu. Jadi para jemaah yang saya hormati, yakin doa kita akan diterima oleh Allah. Kena yakin. InsyaAllah tak hari ni, esok lusa Allah akan terima.
Dan macam saya beritahu tadi, kadang-kadang ada juga doa yang Allah terima lepas kita mati. Kita dah meninggal, dah duduk dalam kubur, baru Allah tunjuk hasil doa yang kita doa. Maknanya makbul jugalah, cuma kita dah tak ada. Jadi doalah benda baik-baik, khususnya untuk keluarga kita sendiri. Kadang-kadang orang banyak sedih. Ada satu juga makcik tu dia kecewa. Saya tengah buat tazkirah ni, tiba-tiba dia tanya soalan. Anak saya ni saya hantar ngaji eloknya, tapi masalahnya dia ngaji kat luar negara, belajar luar negara. Tapi sejak dia balik ke luar negara, dia boleh cakap dengan saya apa dia ustaz? Dia kata saya tak nak lagi solat. Saya kata, hebat. Macam mana boleh belajar, boleh ubah macam tu? Dia tak sebutlah negara mana anak dia pergi. Tapi yang penting luar negara, overseas. Balik tak nak solat. Mak dia kata semayang lah, aku tak nak semayang ke? Mak, solat, saya tak nak. Saya jaga mak je. Saya akan jaga apa urusan dengan mak. Berkaitan selain betul semayang ke, mak jangan cakap apa-apa. Macam tu sekali cakap. Maka macam tanya apa nak buat? Sama jawapan saya. Teruskan berdoa. Tak ada jawapan lain. Tak ada nak pergi jampi-jampi, tak ada. Tak perlu buat air penawar, tak payah. Doa jawapannya. Yang doa siapa? Mak tu kena doa. Cuma belum jawapan lagi, belum dengar lagi jawapan. Jadi apa kat anak dia? Para jemaah yang saya hormati, kita yakin dengan Allah sungguh-sungguh, insya-Allah Allah akan terima doa kita. Dan doa kita tu dia kena ada yakin doa kita diterima oleh Allah daripada hati yang sungguh-sungguh. Dia tak boleh lebih kurang. Jangan doa ya Allah kau terpulanglah nak terima tak nak terima. Tak boleh macam tu Engkau Tuhan, kau boleh terima tak terima. Tak boleh. Tak boleh cakap macam tu. Kena cakap ya Allah, Engkau yang maha menerima doa. Engkau yang maha menunaikan hajat. Kau tunaikanlah hajat kami ya Allah. Itu cara berdoa. Bila Allah nak terima, bila Allah nak bagi, kita kena sangka baik dengan Allah. InsyaAllah pasti Allah akan tunaikan. Selain itu para jemaah yang saya hormati, bila dalam berdoa juga janganlah kita terlibat dengan benda yang haram. Ini pantang larang doa. Antara punca-punca doa tidak diterima ialah seseorang itu masih lagi terlibat dengan benda haram. Benda haram ni tak seperti makanan Jangan ingat makan benda haram je. Dalam hadis yang Nabi cerita tentang satu orang lelaki itu, dia kusut masai berdebu. Tubuh badan dia seolah-olah berjalan jauh. Orang dulu bermusafir kan padang pasir, jadi banyaklah debu badan dia. Dia angkat tangan doa, ya Allah, ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi, dia minta dengan Allah. Tapi Nabi kata macam mana Allah nak terima doa dia? Makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram, dan dia dapat sumber daripada benda yang haram. Macam mana Allah nak terima doa dia? Jadi dah kita tengok daripada penampilan, okeylah cantik. Contoh satu orang tu koyak rabak baju dia, compang-camping, banyak jahit sana sini. Kita kata zuhud dia ni. Ini kalau berdoa ni confirm terima ni. Siapa cakap? Kalaulah dalam hasil pendapatan dia tu ada benda yang haram, maka Allah tak terima. Jadi jangan sangka buruk pula dengan satu orang tu pakai baju mewah, baju cantik, pakai baju orang kaya, orang ada duit, jam mahal, Rolex mana tahu, handphone yang jenis terbaru terkini depan, dia pun angkat tangan doa. Kita tengok, ini orang kaya ni confirm Allah tak terima ni. Baju mahal ni, kau boleh percaya dia ni. Sabar dulu Jabah. Kalau lah dia dapat hasil rezeki dia halal, insya-Allah Allah akan terima doa dia. Sebab Allah tengok halal ke haram pendapatan kita. Jadi bukan semestinya daging, benda yang haram masuk je. Pakaian termasuk juga, walaupun diguna untuk beribadat. Sebagai contoh, satu orang ambil wuduk menggunakan air jiran sebelah tanpa minta izin. Okey dah tu kan? Ambil wuduk dah cantik lah. Dia pula berfikir, takkanlah jiran aku tak bagi, aku ambil air dia untuk wuduk. Bukan aku guna untuk masuk kereta, ambil wuduk. Apa hukum dia? Semayang dia sah, wuduk dia sah, perbuatannya haram, kemungkinan besar Allah tak terima solat dia. Sama macam kes doa tadi. Satu orang mungkin nak semayang, ambil kain pelekat orang, tak siapa-siapa dia jumpa. Jadi hati-hati dalam bab-bab yang melibatkan harta orang lain. Contoh, dia nak ambil wuduk, setengah sempat kan dia punya tempat wuduk kat luar, kena pakai slipper. Macam kat sini saya tengok kat dalam, okey lah. Dia main sauk je slipper orang. Orang tu datang tengok slipper dia basah, dia pun pelik. Tadi aku datang tak basah, ni apa hal basah ni? Ingat, bila kita ambil harta orang lain, melibatkan dia jatuh haram, maka Allah macam mana nak terima dia punya amal ibadat? Orang tak perasan benda ni. Dia ingat alah benda kecil, takkanlah tuan punya badan tak bagi, aku pinjam untuk pergi ambil wuduk je, bukan bawa pergi basah. Dia tak tahu, terlibat sikit benda haram, Allah tak akan terima ibadat.
Jadi dalam bab berdoa begitu, kita kena hati-hati dan sumber yang kita guna. Bukan kita ambil pun, pinjam pun sama. Termasuk juga, ni ada benda sikit lah, orang yang guna harta pejabat. Kena hati-hati kan. Kadang-kadang pen pejabat, kertas pejabat, jangan begitu suka-suka hati. Itu bukan harta kita, bukan hak milik kita. Kita diberi kebenaran untuk guna untuk urusan kerja. Selain daripada itu tak boleh guna, haram. Bila kita terlibat, macam mana Allah nak terima doa kita? Tu kadang-kadang pelik, angkat tangan doa lama dah, doa pula panjang-panjang, tapi tak diterima. Rupanya ada masalah kat tempat kerja. Mengguna barang yang diberi kebenaran tapi guna tempat yang tidak sepatutnya. Na'udzubillah min zalik. Semoga Allah pelihara kita. Jadi oleh itu para jemaah semati, ini ada adab yang saya sebut supaya kita punya doa ada kualiti, supaya doa kita terus sampai kepada Allah, Allah dengar. Bagus ini, jaga semua pantang-pantang yang Allah sebut, yang Nabi sebut. Kemudian juga para jemaah yang saya hormati, antara juga penyebab doa kita nak diterima oleh Allah ialah kita carilah waktu-waktu yang mustajab doa. Macam contoh tadi saya sebut, sebelum maghrib, sebelum berbuka 10 minit, 15 minit. Antara lagi waktu mustajab doa bila? 1/3 akhir malam, yang Allah turun ke langit dunia, dengar siapa yang minta, Allah akan bagi. Macam surau sini pun dah buat, alhamdulillah, qiyamul lail 10 akhir Ramadan. Marilah sama-sama kita meramaikan. Kalau tak boleh meramaikan, buat sendiri kat rumah. Janganlah tak bangun langsung, sebab waktu tu mustajab doa akhir Ramadan. Kemudian waktu lain-lain juga, antaranya apa dia? Waktu selepas solat, waktu mustajab doa. Kalau hari Jumaat, waktu sepanjang hari Jumaat itu adalah waktu mustajab doa. Jadi waktu-waktu yang dikatakan sebagai waktu mustajab, itulah kita rebut peluang ambil masa itu. Andai kata ada siapa-siapa yang pergi haji, kemudian berada di Padang Arafah, itu tempat mustajab doa. Rugi siapa yang berada di situ tapi langsung tak berdoa, duk sibuk berselfie. Kami di Arafah, kan? Orang di Arafah kena banyak doa, sebab mustajab doa ketika itu. Doa lah bahasa Melayu, tak payah doa bahasa Arab pun, sebut je apa kita nak. Dah penat berdoa, berhenti kejap, jadi sambung lagi doa. Sebab sepanjang masa berada di Padang Arafah, makbul doa. Malangnya ada yang pergi sana tak buat apa pun, dia hanya mengesahkan haji dia saja. Memanglah haji syarat sahnya ialah berwukuf di Padang Arafah. Jadi dia nak bagi sah dapat haji, nanti balik dapatlah geraran haji tu. Jadi 9 Arafah tu dia ada, tapi amal tak ada, doa tak ada, apa pun tak ada, duduk saja. Na'udzubillah min zalik. Ini orang yang langsung tak nak akhirat sebenarnya. Para jemaah yang saya hormati, antara lagi mustajab doa ialah doa di antara azan dan iqamat. Antara lepas azan dan iqamat, macam tadi waktu subuh, gunakan waktu tu mustajab doa. Kalau kita tak berdoa, berzikir ataupun baca Quran. Tapi kalau tak baca Quran, tak berzikir, janganlah duduk saja, sebutlah doa apa-apa kita nak. Nabi sendiri berkata sebagaimana hadis riwayat dari Sayyidina Anas bin Malik, riwayat Imam Tirmizi, doa di antara azan dan iqamat diterima oleh Allah, tidak akan ditolak. Cuma ada sahabat tanya, ya Rasulullah, antara azan dan iqamat ni apa kita nak, apa kita nak minta? Maka Nabi SAW sebut, mintalah afiyah. Mintalah afiyah di dunia dan akhirat. Kalau saya buat dalam bahasa Arab, dia bunyi doa dia begini, Allahumma inni as'alukal afiyata fid dunya wal akhirah. Saya ulang lagi sekali, Allahumma inni as'alukal afiyata fid dunya wal akhirah. Antara azan dan iqamat setiap hari buatlah. Apa makna afiah? Keselamatan daripada segala perkara-perkara yang memudaratkan. Masuklah benda tak baik, kokok penyakit, masuk semua tu. Kena tipu dengan orang, scam, terus masuk tu. Kena apa lagi? Mudarat-mudarat dalam bala, mau kita buat kereta accident ke, semua tu kita minta lindung dengan Allah. Kena tipu ke mana tahu? Kena tipu dengan, contoh suami kena tipu dengan bini ke, dia nak kena tipu dengan bini, dia pun baca. Tapi tak payah niat macam tu. Jadi apa saja benda yang kita rasa mudarat, kita minta dengan Allah afiah, insya-Allah Allah akan bagi. Waktu dia di antara maghrib, di antara azan dan iqamat. Cuma sebelum doa tadi tu saya nak ceritanya, sunnah lepas azan ialah berselawat dulu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, baru doa azan. Habis azan jangan terus doa azan. Sunnahnya adalah selawat dulu walaupun sekali. Selawat apa-apa pun, Allahumma salli ala Muhammad, kemudian terus Allahumma rabbah hadhihi tawatina wa salatul qa'imah. Itu cara sunnah yang Nabi ajar pada sahabat. Jadi kita pun sama, jangan terpengaruh dengan TV Kebanyakan TV kalau azan, lepas azan terus doa, betul tak? Habis je la ilaha illallah, terus Allahumma rabbaha. Salah tu. Selawat dulu.
Radio IKIM bagus. Saya tengok dah ada perubahan. Radio IKIM. Habis je azan, akan ada satu orang ustaz tu dia selawat dulu. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Lebih kurang macam tu. Kemudian dia baru baca doa lepas azan. Ini kaedah sunnah betul azan. Jadi tilakan amal dan jangan. Sama juga iqamat. Bila iqamat habis selesai, bila sebut habis la ilaha illallah, bukan terus doa Allahumma salli ala Muhammad dulu. Allahumma salli ala Muhammad. Kemudian baru sebut Allahumma rabbaha. Ini yang betulnya. Bukan terus minta doa Allahumma rabbaha tadi. Balik kepada doa tadi. Antara azan dan iqamat, banyakkan doa. Kalau tak nak doa macam saya kata tadi, Allahumma inni as'aluka al-afiyata fid dunya wal akhirah, boleh doa-doa yang lain. Banyak lagi doa yang kita minta. Yang penting berdoa. Dan antara lagi penyebab doa kita boleh mustajab apa dia? Kita doa untuk orang lain. Sebagaimana hadis riwayat daripada Abu Darda radhiyallahu anhu. Rasulullah SAW bersabda, da'watul mar'il muslim bi zahril ghaib mustajabatun, inna ra'sihi malakun muwakkalun kullama da'a li akhihi bi khairin qala al malakul muwakkalu amin wa laka bimithlin. Hadis riwayat Imam Muslim. Kata Nabi, seseorang yang doa untuk seorang yang lain di belakang dia tanpa pengetahuan orang tu tadi, maknanya si A doakan si B, tapi si B tak tahu pun yang si A ni doa untuk dia. Nabi kata doa tu mustajab, tapi dengan syarat doa kebaikan, bukan doa keburukan. Doa keburukan janganlah. Doa kebaikan, sebab doa dia mustajab. Setiap kali dia nak doa, maka akan ada satu malaikat duduk di atas kepala orang yang berdoa tadi. Cuma ni jangan bayanglah malaikat atas kepala. Dia tengok macam tu kan. Ini alam, bukan alam kita. Yang penting Nabi dah beritahu, kita yakin dia. Apa yang malaikat tu buat? Malaikat yang duduk di bawah atas kepala tadi, dia akan berdoa. Dia kata apa? Sebagaimana engkau doa untuk kawan kau tadi tu, untuk engkau pun dapat. Untuk engkau pun dapat, kata malaikat tadi. Amin walaka bimithlin. Semoga Allah terima doa engkau dan semoga engkau pun dapat juga apa yang kau doa untuk saudara kau tadi. Jadi sebab tu antara contohlah macam kita hari ni, kita nak sihat. Ramai orang minta sihat sebenarnya, sebab ramai orang sakit zaman sekarang ni. Doakan kesihatan untuk orang lain. Kita ingat nama seorang-seorang jemaah kita tu, dan doa tersebut nama haji tu. Ya Allah, haji ni kau bagilah kau sihat. Ya Allah, kau bagilah dia ni sihat. Ya Allah, kau bagi dia ni sihat. Sebut semua seorang jemaah tu. Maka semua nama-nama yang kita sebut tu, semua patah balik ke kita. Kita pun jadi sihat. Jangan kita ingat doa untuk diri kita je, Allah aku nak sihat ya Allah, tapi kita lupa untuk doa orang lain. Sedangkan kaedah Nabi betul tadi, dengan doa untuk orang lain, dia akan patah balik dekat kita. Berapa ramai doa untuk orang lain? Hatta kita doa untuk musuh kita pun dapat balik dekat kita. Kita benci dengan dia, kita memang tak suka dengan dia, tapi bila kita angkat tangan, kita sebut doa untuk kebaikan dia. Ada satu orang kita mungkin benci dengan dia, tak tahulah dia ni apa masalah, asyik buat sakit hati kita. Kita pun angkat tangan, Ya Allah, kau bagi hantar dia pergi haji, Ya Allah. Tu hebat tu. Doa kebaikan. Tuan-tuan haji, ibu-ibu ayah muslimat, sikit habuk pun doa tu tak rugi. Pasti Allah akan dengar. Untuk musuh pun kita boleh doa, orang yang kita tak suka, orang yang kita tak mesra, apatah lagi kalau kita doa untuk orang yang baik-baik dengan kita. Maka selalulah doa untuk antara kita satu sama lain. Dan juga dengan mendoakan antara satu sama lain juga menunjukkan kita ni hamba Allah yang selalu berkasih sayang dunia dan akhirat. Dan juga para jemaah semati, sebagai penutup kepada kuliah subuh saya ini, sebab kuliah subuh sebelum akhir Ramadan tak boleh lama-lama, dia mengantuk. Bangun qiyamul lail kan, Tuan Haji saya percaya depan saya ni semua bangun pukul 3, pukul 2 ni. Jadi untuk itu saya berhenti awal. Tapi sebagai penutup, dalam berdoa ni, kalau kita mampu menangis, menangislah. Buatlah menangis kalau tak boleh menangis. Asal untuk menangis ni untuk baca Quran. Sebagaimana ada hadis Nabi SAW sebut, riwayat dari Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, Al-Quran ini diturunkan dengan kesedihan. Maka bacalah kamu, lalu kamu menangislah. Tapi kalau kamu tak boleh menangis, berusahalah untuk menangis. Fatabakau. Maknanya buat-buatlah menangis. Jadi Nabi beritahu dalam hadis ni, Quran dia dituntut kita baca tu biarlah ada nada-nada risau, takut dengan apa yang Allah beritahu dalam Quran. Maka menjadi satu kesalahan orang yang baca Quran tak kena lagu pada tempat. Baru ni viral Dr. Aiman Rashid Suwaid yang ajar Quran dalam apa ni online. Dia ni orang ulama Syria. Dia ngajar dalam bahasa Arab. Kalau tuan-tuan Haji pernah tengok video tu, tersebarlah dalam Facebook. Dia marah dengan satu orang perempuan Indonesia. Dia baca berlagu tak kena tempat. Ayat tu cerita pasal neraka, tapi dia punya nada tu macam gembira.
Faulaika ashabun nar. Ayat ini terjemah apa dia? Mereka itu adalah ahli neraka. Seronok ke masuk neraka? Dia marah betul Dr. tu. Dr. Aiman Rashid Suwaid bila berkata Quran bukan begitu cara bacanya. Patutnya ayat-ayat tempat yang sedih-sedih ni, ayat cerita pasal neraka, kena sedih, kena menangis, keluar air mata. Sebab tu bagusnya kita faham sikit-sikit lah makna. Kalau tak boleh faham semua, dengar an-nar, tahulah neraka. Azab, tahu. Antara imam yang senang menangis, Syekh Mahir Muaqili, Imam Masjidil Haram. Dia punya nada lagu dia, wa yatajannabuha al-ashqa alladhi yasla an-nar al-kubra thumma la yamutu fiha wa la yahya. Apa makna doa ni? Apa makna ayat ni? Dia kata Allah beritahu celaka dan telah menjauhilah orang-orang yang celaka. Orang celaka tu apa dia? Orang yang masuk dalam neraka. Mereka itu mati pun tidak, hidup pun tidak. Jadi kalau faham makna, ya Allah, aku tak nak masuk neraka, ya Allah. Nangis. Tapi kadang-kadang orang baca tak kena tempat, lagu tu selamba je, lambung tinggi, bertaranum melebihan, maka dia tak kena tempat, jadi salah pula. Biarlah kita tak tahu makna, yang penting jangan lagu ni salah. Jadi macam mana buat? Tak apa, kita lagu dia semua sedih pun tak apa. Sebagaimana hadis tadi Nabi kata, Quran turun dengan kesedihan, maka menangislah kamu. Tak boleh menangis, buat-buat menangis. Macam itulah saya nak kait dengan doa. Kalau tak boleh menangis, buat-buatlah menangis depan Allah. Ingat, 2 titisan air yang akan memadamkan api neraka. Yang pertama, titisan darah mati syahid, pejuang-pejuang yang fisabilillah. Yang kedua, titisan air mata kerana takutkan Allah. Jadi kenapa kita tak menangis? Tahun ni tengok, Ramadan tahun ni dah menangis ke belum? Sepanjang daripada awal Ramadan sampai hari ni dah menangis ke belum? Kalau belum menangis, pastikan malam ni sampai esok, sampai habis Ramadan, keluarlah sikit walaupun setitik 2 air mata. Kerana takut ke Allah, bukan kerana hilang duit ke, kerana kena ditipu ke, tak ada. Kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi moga-moga mana tahu doa kita diterima oleh Allah, dan teruslah berdoa sehingga akhir Ramadan. Dan para jemaah yang saya hormati juga, moga-moga juga Allah terima puasa kita pada tahun ini, dan semoga Ramadan ini lebih baik daripada yang sebelum-sebelumnya. Maka amalkan sunnah-sunnah yang masih lagi kita sempat buat sampailah ke pagi Syawal. Nanti pagi Syawal nanti ada sunnah-sunnahnya. Ini mungkin ada ustaz-ustaz lain akan cerita. Amalkan. Supaya apa? Kita di pagi raya tu masih lagi dapat keampunan Allah. Malam raya masih lagi berdoa, malam raya pun masih lagi berdoa sebagai penutup, dan juga pagi raya pun masih berdoa lagi. Semoga Allah terima. Sebab tu antara doa pagi raya apa dia? Apa doa ketika berjumpa masa raya? Kita banyak selamat raya, mak zee batin, kosong-kosong ya. Ada hadis sebenarnya. Walaupun hadis ni darjah, hadis dhaif, tapi boleh diterima pakai. Iaitu sahabat ni bila keluar rumah dia jumpa Nabi, dia kata taqabbalallahu minna wa mink. Maka Nabi pun jawab sama, minna wa mink taqabbal. Semoga Allah terima daripada engkau juga. Jadi ini sebenarnya ucapan hari raya kita. Bila jumpa taqabbalallahu minna wa mink, kemudian orang tu pun jawab minna wa minkum taqabbal ya karim. Boleh, tak ada masalah. Doa semoga Allah terima, semoga Allah terima, semoga Allah terima. Tu makna dia. Semoga sepanjang pagi raya tu, nak berjalan sampai ke tempat sembahyang raya, masih lagi taqabbalallahu minna, jumpa Assalamualaikum taqabbalallahu minna wa mink. Assalamualaikum taqabbalallahu minna wa mink. Jadikan ni amalan. Jangan nampak pelik. Apa hal dia orang ni semua ucap macam ni kan? Tak pelik apa pun, sebab zaman sahabat dah buat dah. Jadi kita doa sepanjang pagi raya, Allah terima, Allah terima, Allah terima. Maka insya-Allah sepanjang Ramadan Allah terima amal ibadat kita. Wallahu a'lam. Moga-moga ia bermanfaat kepada kita semua, dan kongsilah ilmu ini kepada orang lain. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa', min qalbin la takhsha', min nafsin la tashba', min da'watin la yustajabu laha. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah, wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.